السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 88 baris 3 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua, iaitu bahawa adalah yang tawakal itu pada sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayit. Jadi sambung perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan tawakal. Dan dia sekarang ni membicarakan berkaitan dengan peringkat tawakal. Jadi dulu dia bahas dah tawakal tu pertamanya percaya dengan Allah Ta'ala. Percaya dengan Allah Ta'ala satu. Yang keduanya yakin sungguh bahwasanya kehendak Allah sudah tertentu, sudah dikehendaki sejak azali. Kemudian yang ketiganya ialah dia tu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya dia berusaha. Mana ada juga usaha dalam tawakal ni. Lepas tu kita tak boleh kata berusaha kemudian tawakal. Tak, dia berusaha sekali tawakal. Sebab tawakal tu ada usaha dah. Jadi tak kena kalau orang kata berusaha dulu tawakal kemudian. Dalam tawakal tu ada usaha dah tu. Lepas tu dia buat takrif hari tu dia. Percaya dengan Allah Ta'ala, yakin kata qada Allah Ta'ala lulus, mengikuti sunnah Nabi dan berusaha. Tu takrif dia tu. Mana tawakal, mana berusaha tu ada dah dalam tawakal. Bukannya tawakal tu asing, usaha tu asing, kan? Kemudian sekarang ni dia bahas peringkat yang paling tertinggi bab tawakal. Dia kata yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua. Yang kedua dulu dia sebut seolah-olah bayi perlu menangis ataupun budak-budak perlu menangis, dan ibu dia akan beri apa yang dia patut beri, makanan ke apa ke. Jadi usaha dia sikit lah, iaitu menangis. Kalau hak dulu, hak pertama tu seperti mencari wakil, mana usaha lebih sikit. Nak cari wakil ni mesti orang tu, mesti dia faham kita, nak terang ke dia masalah pula. Dia banyak lagi usaha lah. Banyak apa panggil apa? Bahasa Inggeris dia panggil effort dia. Tu. Dia punya apa? Dia punya usaha tu lebih tinggi lagi. Tapi makin lama, makin kedua, makin ketiga tu ada juga usaha, tapi dia panggil keadaan hati dia sudah bulat dengan Allah Ta'ala, percaya 100%. Tak ada sikit pun dia berasa usaha dia tu masih ada di dalam perbuatan dia. Walaupun dia usaha, tapi dalam hati dia semua bulat-bulat tawakal pada Allah. Itu peringkat tinggi lah. Sebab tu dia kata yang ketiganya seperti bahawa adalah yang tawakal itu, orang yang tawakal tu pada sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati
di hadapan tukang memandikan mayat ataupun mayit. Jadi orang yang telah mati, ada tak dia geruk? Tak geruk. Tapi mandi tak dia? Mandi. Sebab apa? Sebab ada yang tukang mandi. Dia yang bolak balik kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Dia yang selat, dia yang masuk, semualah. Semua tukang yang memandikan buat belakang. Jadi dia duduk situ lah, mati gitu ya. Terlentang gitu, tapi siap dah mandi, siap mandi. Ini nak menunjukkan keadaan hati seseorang bila dia berusaha, dia tak berasa pun dia tu ada. Diri dia saja yang berusaha tak. Bahkan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tawakal kepada Allah seperti nombor 3. Semua 1, 2, 3 ni ada usaha belaka, cuma keadaan hati dia tu berbeza-beza. Tahap tawakal tu berbeza-beza. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ni keadaan hati dia bila bertawakal kepada Allah seperti orang yang mati di depan orang memandikan mayat. Mana sungguh-sungguh kepada orang yang mandikan mayat tu. Dan orang yang mandikan mayat tu tak boleh buat sebarangan lah. Tidak boleh tengok aurat dia. Kalau lelaki sama lelaki bolehlah. Kalau lelaki sama perempuan ajnabi, kalau tak ada orang mahram, maka kena tayamum, tak boleh mandi. Tu kalau hukum jenazah mandi tu lah. Ataupun seperti budak di hadapan ibunya, ibu budak mengetahui ia budak itu akan bahwasanya ibunya ibu budak menuntut akan ia akan budak sekalipun tiada ia budak itu menangis. Dia beza sikit had nombor 2. Ni keadaan je lah. Keadaan nombor 2 dulu dia kata perlu menangis. Menangis tu makna ibu faham lah, baru ibu pergi kat dia. Sekarang nombor 3, budak tu masih lagi macam berhajat pada ibu, tapi dia tak perlu menangis. Ibu tahu dah buat apa, nak kena buat apa. Mak dia tahu dah nak kena buat apa, tanpa perlu dia menangis. Lagi tinggi sikit lah. Dulu tu mana bayi tersebut atau budak-budak itu perlu menangis baru mak buat sesuatu. Baca kopi, baca susu ke apa ke. Ni tak payah menangis, faham dah. Tak buat apa. Mari ke mak dia faham tak, contoh. Itu lebih kurang lah dia punya usaha dia tu berbanding dengan hak nombor 2 tu. Tu keadaan hati dia seperti begitu. Dan bahwasanya ibu budak tu mendokong akan dia akan budak tadi sekalipun tiada bergantung ia budak di tepi kainnya, di tepi kain ibu tadi. Dokong ni dukung lah. Dukung. Mendukung bukan mendokong. Dokong jadi buah pula mendukung. Mendukung akan dia akan budak tu sekalipun tiada bergantung ia di tepi kainnya, kain ibu tadi. Makna dia tak minta pun untuk dukung, mari dukung juga. Tak minta pun. Macam mayat tadi tak minta pun untuk berbalik kanan kiri, tapi dia balik kanan kiri sebab nak meratakan air. Tu keadaan hati orang tawakal kepada Allah Ta'ala nombor 3. Tu dia panggil tawakal ni benda batin. Tapi bila benda batin ni tak nak rasa, tak nak nampak, maka dia buat contoh zuhir lah. Contoh yang kita boleh faham. Tu yang dia buat seperti tu. Bukan bermakna tak payah usaha. Mari makan, mari. Tak ada itu. Ni contoh keadaan hati orang yang tawakal tahap 1, 2, 3. Seperti itu mana dia nak samakan dengan keadaan sekeliling kita. Macam mana keadaan hati nombor 1, nombor 2, nombor 3 kalau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak suruh usaha. Dan bahwasanya ibu budak tadi menyusukan akan dia akan budak sekalipun tiada meminta ia budak akan dia akan ibu. Tak minta pun, kalau minta kena menangis. Kalau menangis tahap 2 lah. Ni tahap 3. Tak minta dah. Tak menangis pun, tak minta pun beri juga. Dia tak, keadaan hati dia tak kerja pun tak apa, serah tawakal pada Allah Ta'ala. Mari sungguh rezeki tu. Dia panggil apa nama panggil? Allahumma salli ala Muhammad. Dia panggil dia berada pada maqam yang bukan maqam asbab. Maqam asbab ni maksudnya hati dia masih bergantung pada Allah, tapi adalah juga perlu usaha tu. Kalau tak usaha tak datang duit tu. Ada orang tahap hati dia panggil selain daripada maqam asbab. Dia tak bergantung pada asbab. Memang 100% tu memang 100% tu dia berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna kalau tak kerja pun memang mari rezeki tu. Biasa untuk guru pondok gini lah. Dia bukan kerja pun, tiba-tiba ada yang mari rezeki, ada saja benda. Ada saja rezeki, orang bagi beras lah, orang bagi lauk lah, orang bagi pakaian lah. Dia tak kerja pun dan dia tak minta pun, tiba-tiba diberi. Itulah dia panggil, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, rezeki dia terjamin. Terjamin, tahap terjamin kita ni masing-masing lah. Adakah kita yakin sungguh tahap kejaminan itu? Tu berbeza-beza pula. Jadi lagi tinggi tahap hati dia itu menjamin, Allah Ta'ala menjamin segala-galanya, lagi tinggilah Allah Ta'ala beri kepada dia rezeki tersebut. Dengan makna kalau kita kerja dan sebagainya, jangan kita ni letak dalam hati kita yang buat, Allah Ta'ala yang buat. Tu je. Contoh kalau orang nak sihat, dia bersenang. Bersenang tu jangan pula etika, bersenang ni boleh sihat sungguh. Jangan, nanti Allah Ta'ala uji, tiba-tiba sakit. Orang bersenang tidak semestinya sihat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri sihat. Jadi senang tu usaha je, tapi jangan sampai tahap letak dalam hati nak sihat mesti senang. Jangan. Allah Ta'ala yang menyihatkan tu dalam hati. Allah Ta'ala yang menyihatkan, tapi senang ni nak ikhtiar saja. Ada orang tak senang sihat elok. Ada orang senang macam-macam sakit ada. Kita pernah jumpa lah. Kawan kita banyak hak senang, main bola lah apa, macam-macam sakit dah. Sekejap masuk hospital, menipala pula, darah turun, darah naik pula, macam-macam. Kita tengok dia, kita pun stres. Macam-macam sakit. Hak tu dah mengajar lah, dah lah. Stres, sakit pening kepala, demam pula, demam berhari-hari, makan Panadol tak jadi apa pula. Pas baik balik, demam balik. Ada saja sakit dia. Tu dah tahap senang dah. Tu nak kata sihat sakit ni Allah Ta'ala beri. Jangan sampai tahap senang tu dalam etika, dalam hati kita tu tak kata mesti bersenang. Kalau tak bersenang tak sihat. Jangan gitu. Allah Ta'ala uji, habis cerita kita ni. Jangan minta dah lah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun rukun yang ketiga, dia kata dulu dah, ilmu, hal dan pekerjaan. Ni pekerjaan pula, amal. Macam mana kita nak beramal supaya mari tawakal tu? Maka dia kata, sungguhnya telah menyangka orang yang bodoh. Orang bodoh tu. Dia ulama tidak akan cakap bodoh, melainkan bodoh sungguh. Dia tak ada cakap ni bodoh lah. Tak ada saja gitu. Melainkan memang bodoh sungguh. Dia panggil dalam bahasa Arab sufaha, as-safih. Safih ni bodoh. Bodoh ni pula macam-macam pula. Ulama fiqh, safih ni macam-macam. Safih dengan makna dia tak reti urus duit. Mari ya duit, belanja semua. Tanpa ada keperluan, belanja je. Tu safih juga tu. Bodoh. Bodoh dari sudut menguruskan harta. Maka orang ni kena sekat harta. Orang macam ni kena sekat harta. Ada safih yang mana muflis, hutang sampai tak boleh nak bayar dah, muflis terus. Tu pun safih juga. Jadi safih ni biasanya orang yang bodoh. Dia kata, sungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahwasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Tengok. Dan meninggalkan berubat. Jadi kalau kita selama ni sangka kata kalau tawakal ni tak payah kerja, bodoh tu. Ataupun sakit, serah pada Allah Ta'ala lah. Tak payahlah beli ubat, jumpa doktor. Allah Ta'ala kan menyembuhkan. Tu bodoh. Tu bodoh. Sebab apa bodoh? Sebab Allah Ta'ala sehari dia bagi dalil-dalil 3, lebih kurang 3 dalil situ, ataupun 4 kot. Dalil tentang orang pekoh sebut apa? Kalau orang lelaki lemah tenaga batin ataupun kuat tenaga batin, dah sunat saja berubat. Kalau lemah baru wajib. Mana kalau kita tak berubat jadi dosa. Sebab kata wajib. Tu. Kalau tak berubat dosa. Dosa sebab apa? Sebab Allah suruh berubat. Tu. Tawakal tu dalam hati lain cerita. Hak ni zahir usaha ni. Zahir usaha ni. Kita alam reality ni. Kena usahalah. Lepas tu dalam hati tawakal. Tu kerja tawakal. Tawakal ni bukan zahir batin serah belaka. Mari habis itu.
Tu dia kata bodoh. Orang yang tinggalkan berubah, orang yang tinggalkan usaha, kerana dia kata itu syarat tawakal. Tu bukan tawakal. Sebab kita kata dalam takrif tadi, tawakal ni mesti ada usaha. Usaha tu ikut qadar lah. Kalau dia jenis nak duit, kerjalah. Kalau nak sembuh penyakit, berubat dia panggil. Nak hilangkan dahaga, pergi cari air. Gitu lah. Takkan duduk dahaga, duduk situ. Padahal air kat tiap. Dia ambil lah. Dia ambil dalam keadaan berusaha dan dalam hati bertawakal. Mudah-mudahan air itu boleh sampai ke dalam perut kita. Kadang-kadang ambil dah terbelahak. Sebab apa? Tak ada rezeki air tu. Tu. Kemudian kata dia, dan menyerah diri bagi yang membinasakan. Dia sedang sakit. Dia sedang tak ada pitih. Itu keadaan yang membinasakan, keadaan yang mudarat. Tiba-tiba dia serah diri. Tak apalah, Allah Ta'ala ada. Ni jaga-jaga. Jadi tawakal ni bukan bermaksud tak payah usaha. Contoh kalau pelajar lah. Biasa kalau pelajar nak exam, tawakal Allah Ta'ala. Tawakal tak mengaji, tak baca pun. Tawakal Allah Ta'ala. Tawakal tu kalau baca dah tak apa. Ni tak baca. Nak tawakal ke mana itu? Kalau sakit, contohnya sakit, sebelum pergi jumpa doktor, kita doa kepada Allah Ta'ala dulu. Itu tertib dia, tu dari sudut adab dia. Bukan kata tinggal doktor terus. Kita serah pada Allah Ta'ala tanpa menafikan ada ulama begitu. Dia ulama begitu tu yang tak pergi doktor apa semua tu, kerana keadaan hati ni memang bergantung pada Allah Ta'ala 100%. Kita ni memang tawakal juga, tapi faham dalam hati ada doa tu habis tu yang syarak suruh usaha. Sebab tu maqam dalam hati ni beza-beza. Ada maqam asbab, ada maqam yang bukan asbab. Kalau kita maqam asbab, itu keadaan yang paling afdal ketika itu, maka kita kena lagi cari kerja, cari ubat. Kemudian dan menyerah diri, maka yang demikian itu salah. Demikian serah diri, tak payah usaha, tak payah berubat, salah dia kata. Salah. Salah dan bodoh dua kali dah. Bodoh tu, salah tu. Nampak kasar tapi betul, itu hakikat dia. Tu dia eja bodoh dalam kitab Jawi tu, ba waw dal ha. Kalau kitab Faridah, ba waw dal alif. Tapi baca bodoh juga, bukan baca Buddha. Ada orang baca Buddha. Lepas tu dia kata apa? Ni bahasa petani. Habis cerita. Dia punya qiraat sama ya, tulisan lain. Qiraat sama ya, baca bodoh. Tapi tulisan tu lain lah. Ada yang baca dal ha, ada yang tulis dal alif. Ada yang tulis ba waw dal waw ha. Tu bodoh juga. Tu baru dah. Besok tu kitab baru. Dan kerana yang demikian itu, demikian meninggalkan usaha dan serah diri itu dilarang pada syarak. Dilarang. Mana bila kata dilarang ni dosa ni. Sebab dia kata wajib berubat kalau sakit, wajib berusaha kalau sempit. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Dan makna padahal tawakal itu disuruh oleh syarak, tanpa dia tu tinggal usaha. Syarak tu tawakal, syarak suruh. Tapi usaha, adakah syarak suruh tinggal? Tidak. Kerana dalam tawakal itulah ada usaha. Tu Cuma dalam tawakal tu ada usaha, dan hati dia ketika berusaha yakin dengan Allah, dan yakin ketentuan sudah tetap sejak azali. Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala boleh berubah kehendak dia, salah. Kalau orang belajar akidah, dia tahu salah dia. Kerana Allah Ta'ala sejak azali tanjizi qadim, lulus dah sedia kala apa yang Allah nak buat. Tak berubah dah. Tak berubah dah. Yang berubah kata panjang umur apa semua tu, itu pada pengetahuan malaikat dan di Lauh Mahfuz sahaja. Tapi di sudut hakikat Allah tahu dah berubah sebab apa. Dia asalnya mati umur 50, kemudian naik 55 sebab sedekah. Allah tahu dah sejak kala. Bukan baru Allah tahu, baru Allah kehendak, baru Allah nak panjang umur. Bukan. Tu jaga-jagalah, tu i'tikad salah itu.
Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 286, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, bagi seorang itu balasan dan pahala. Barang yang berusaha ia seorang akan barang daripada segala kebajikan. Barang tu dia daripada segala kebajikan. Dan atas seorang itu dosa, barang yang berusaha ia seorang akan barang. Apa barang? Daripada kejahatan. Dia buat baik, pahala ada. Dia buat jahat, pahala tak ada. Jadi buat ni usahalah. Perbuatan. Bila perbuatan, mana dia bermakna usaha. Tidak ada perbuatan yang tidak ada usaha, tak ada. Dia tak panggil perbuatan gitu. Melihat, menyapu, tu, hak tu semua adalah perbuatan, hak jenis usaha. Tapi kalau hak tu tak ada usaha, dia terbuat. Dia bukan nak usaha buat pun, tapi berlaku juga dengan kehendak Allah. Tu biasa tu lah. Hak tu kalau dengan hak tu usaha kita yang nak buat sendiri. Tu kehendak kita yang nak buat. Jadi kalau kehendak benda tersebut, buat benda yang baik, jadi baik dapat pahala. Buat benda jahat, dapat dosa. Jadi dosa pahala mari pada mana? Mari pada perbuatan. Perbuatan yang diusahakan. Sebab tu kalau orang melatah, dia tak ada usaha tu, dia melatah. Melatah baca kul huwallahu ahad, dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Tu. Melatah, kul huwallahu ahad. Dia tembak kan, dia geletek kul huwallahu ahad. Tak kosak pun nak baca pun. Terkeluar saja. Tapi bila dia kosak nak baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, baru jadi. Dia memang nak baca Quran. Memang nak baca Quran. Bukan sekadar terkeluar ke apa, memang tak. Memang nak baca Quran. Memang dapat. Sebab dia ada usaha nak baca. Tu bagi orang yang tak berjunuk, bagi orang tak berhaid lah. Kalau orang haid nifas tu tak boleh lah. Kalau nak baca juga kena niat zikir ataupun tak niat apa-apa. Tu disiplin orang yang haid nifas pula. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Surah Al-Baqarah ayat 195. Artinya, dan jangan mencampakkan oleh kamu akan diri kamu kepada kebinasaan. Kepada kebinasaan. Jangan campak, jangan kamu letakkan posisi kamu yang boleh kamu ke arah binasa. Binasa ni mudarat. Sehingga ada ulama fiqh sebut ad-daruratu tubihul mahdhurat. Benda darurat itu dapat mengharuskan benda haram. Sampai tahap tu. Jadi sekarang ni kalau kita sakit sampai tahap darurat tak usaha, haram. Kalau seseorang ada di hutan, nampak babi lalu, dia tak makan. Dengan sekira-kira kalau tak makan benda babi boleh mati, dia tak makan babi pas sudah, matilah dia, mati masuk neraka dosa. Sebab apa? Sebab dia telah memudaratkan diri sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wala tulqu. Wala ni jangan, nahi ni jangan, larangan ni asal larangan haram. Jadi di sini haram ni, wala tulqu bi aidikum, jangan makna haram kamu mencapak ke diri kamu ke arah kebinasaan. Jadi kena makan, wajib makan babi itu sekadar dia, bukan buat kari pula. Makan sekadar, kalau sesuak-suak ni buat sate babi satu panggang habis cerita. Ya ada kaedah lain pula, ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat tu pula dihakkan dengan qadar dia. Qadar darurat. Kalau dua suak tu selesai dua suak ya. Kalau suak kali ketiga haram dah. Gitu. Kalau sepinggan, kalau tambah dua pinggan haram di pinggan yang kedua tu. Gitu. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Ahmad. Dan sebagainya panjang tu. Riwayat banyak orang. Wala tulqu tadawaw. Suruhan ni berubahlah oleh engkau. Ibadallahi fa innallaha ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-harami.
Artinya berubatlah oleh kamu. Tadawau. Atas kaedah qawaid fiqhiyah, kaedah fiqh dia panggil al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada suruh ni wajib, melainkan ada dalil. Jadi ada dalil-dalil lain yang mengatakan tak payah berubat, tak ada. Yang ada suruh berubat. Tadawau. Wajib berubat. Tu. Kalau lo itu biar itu, haram, dosa. Tadawa, berubatlah oleh kamu, hei sekalian hamba Allah Ta'ala, kerana bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan ia Allah akan penyakit, melainkan menghantarkan ia Allah baginya bagi penyakit akan ubat. Ada ubat. Melainkan satu penyakit, iaitu tua. Tua tak ada lah weh. Tapi boleh Allah Ta'ala nak kembalikan daripada jadi tua ke muda balik? Boleh. Cuma tak berlaku lah sekarang ni. Dari sudut boleh tu boleh lah. Batu di syurga nanti pakat muda belaka. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengembalikan kita dalam keadaan muda. Orang lelaki lebih kurang umur 30. Orang perempuan muda lagi 18, 20 gitu. Perawan lagi. Masih dara. Alajan. Bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan juga jin. Tak sentuh apa dia tu? Tidak pernah bersetubuh dengan dia. Dara lagi. Jadi kita akan masuk juga dalam keadaan seolah-olah macam tak pernah disentuh juga. Tapi laki ni nak tahu ke mana? Lah perempuan ialah pecah dara tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, melainkan tua. Dan satu lagi mati. Mati tak ada ubat dah. Mana boleh tiba-tiba hidup balik, kecuali Allah Ta'ala yang menghidupkan semula. Jadi penyakit apa pun mesti ada ubat. Tinggal jumpa tak jumpa saja. COVID-19 itu tak ada, memang mati belaka. Contoh. Sekarang kalau ada tu ada ubat tu. Tu yang Allah Ta'ala kata, satu penyakit itu aku letak sekali dengan ubat dia. Cuma cari tu ya. Siapa nak kena cari? Orang yang pakar, orang yang berkeahlian, doktor lah. Kita tak reti dah kita ni. Jadi orang awam dah bahagian tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan bersembah ni tanya. Bersembah seorang laki-laki, iaitu sahabat, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah aku lepaskan akan unta aku dan aku tawakal? Motor ni tak payah kunci ke? Biar gitu. Basikal parking itu biar tak payah kunci-kunci je. Takkan depan masjid orang nak curi kot. Tu. Maka dia pun kata, i'qilha wa tawakkal. Tengok. Artinya ikat olehmu akan lutut unta engkau. Lutut unta ni, kalau unta ni cara nak parking dia rebahkan unta tu kan. Unta bila berdiri, lepas tu bila kita turunkan dia rebah, dia bawahkan dia punya kaki tu. Jadi kaki dia, lutut dia begini, dia akan kita kena kunci dengan bulat tu. Bulat tu yang orang Arab tu pakai atas kepala tu. Tu panggil apa tu Arab, ingat dah kita. Yang Saudi duk pakai tu. Tu lah. Tu sebenarnya tempat kunci. Tempat kunci lutut unta tu, supaya unta tak boleh bangun. Kita buka baru boleh bangun. Dia pakai ke kepala. Nak ikat apa tahu. Tu dia pakai serban, tak pakai pula. Serban, dia serban bukan gitu. Serban asalnya diikat. Serban ni kalau dia bahasa Arab imamah. Imamah kalau cek komus, dia panggil sesuatu yang diikat. Kalau Melayu semutar. Semutar tu serban dah. Semutar, kena dok semutar ni. Semutar ni macam serban lah. Dia memang macam serban. Dia memang serban dah. Serban ni ialah sesuatu yang dililit di kepala. Kalau tak lilit, tak panggil serban. Tu. Jadi kalau kita lilit ridak ke sejadah ke, jadi serban lah ketika tu. Tu. Aku tak ada serban ni. Lepas tu lilit dengan sejadah atas kepala. Jadi serban dah. Nama dia serban. Cuma nampak pelik lah sikit. Lilit sejadah tu pelik lah sikit. Lilit ridak ke, baju ke, kain ke, jadi serban lah kalau kita lilit atas kepala. Bukan semestinya kena kain serban sungguh.
Tu tempat apa tadi? Apa tadi? Ini ikat untuk ikat olehmu akan lutut untuk engkau itu dengan tali. Ni dengan tali lah. Kalau sekarang dengan tu ya, bekas tu. Dan engkau berserah atas Allah Ta'ala. Dan ni padahal engkau berserah pada Allah Ta'ala. Tu. Tu. Bukan maknanya tawakal ni tak payahlah kuci-kuci. Allah Ta'ala kan ada. Lepas tu hilang sedih pula. Tu. Dia bila kita lepas kunci tu tawakal tu supaya tenang hati kita. Ada selesai dah. Lain lepas pada ni serah pada Allah. Selesai. Orang nak kunci tak, orang nak buka tak jadi ke apa, serah ke Allah Ta'ala. Kalau nak hilang kau macam mana? Tu. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, memulai hamba membicarakan akan kasih, mahabbah. Habis dah bang. Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal. Fatawakkal 'ala Allah wa ufawwidhu amri ila Allah. Jadi orang yang berserah pada Allah Ta'ala ni Allah suka, maka timbullah satu sifat lain, mahabbatullah, iaitu dia tu mencintai Allah Ta'ala kerana dia sudah bertekad sebulat mungkin dalam hati dia serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun bincang sifat yang seterusnya yang ke-8, mahabbatullah. Kerana firman Allah Ta'ala yang jelasnya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai, menyukai akan orang-orang yang tawakal. Tu. Habislah tawakal ni. Pas ni kalau tak tawakal lagi tak tahu. Mana kalau kena faham tawakal hak tu, iaitu tawakal serta usaha. Bukannya tawakal tu tinggal usaha. Bukan. Habis. Ni sifat ke-8 ni muka surat 90. Lagi 10 muka surat habis lah kita ni. Wali belaka apa ni? Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Bila kita ni serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala, dalam hati itu ada mahabbah pula. Macam kita lah, kita fokus asyik jumpa dengan puan tu, lama-lama jatuh cinta. Itu lah. Allah Ta'ala dalam hati sokmo sampai tahap kita cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cinta Allah Ta'ala ni macam mana pula? Dia bahas dalam tasawuf lah, lambat lapan ni. Takut cinta tu kita faham lain pula. Maka dia bahas satu bab khusus, muka surat cinta pada Allah Ta'ala. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Satu. Kelakuan yang dipuji, makna kalau kita kata sifat mahmudah lah. Dipuji, bila kata dipuji, makna kalau kita bersifat dengan sifat ni dapat pahala. Apa pahala? Lagi pula pangkat yang tinggi. Yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Ma'rifatullah sini, ma'rifatullah khassah. Ma'rifatullah yang khusus, yang ulama tasawuf dapat. Yang tiba-tiba zauqi, tiba-tiba dia terlatah lidah, Allah di rumahku. Sampai tahap tu. Dia bukan nak kata Allah di rumah aku, nak kata hamba Allah di rumah aku terlatah. Dia panggil syatahat dalam bahasa tasawuf. Syatahat ni terlatah. Ni tak dosa Allah di rumah. Bukan dia etika Allah di rumah. Dia nak kata hamba Allah di rumah. Dia telatah jadi cepat. Allah di rumah. Hazah mudhaf dia panggil. Hazah nama hamba. Tiba-tiba Allah terlalu dah. Allah di rumah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, macam kita ni lah, ulama tasawuf selalu buat. Contoh kita, kalau kita tengok gambar gajah. Gambar gajah dekat rumah. Lepas tu kita pun sangat takjub dengan gambar tu. Kita pun kata, oh gajah. Tu ayat tu. Gajah ke gambar gajah? Ni. Gambar gajah lah. Dah kita kata gajah tu terlalu takjub sampai kita cepat nak cakap gajah. Kita hazah, kita buang gambar tu. Asalnya gambar gajah, bukan gajah. Gitulah sama juga ulama tasawuf. Bila dia kata Allah di rumahku, Allah di poketku, bukan nak kata Allah dalam tu. Dia nak kata hamba Allah dalam tu.
Allah dalam poket maknanya benda ni diciptakan Allah, ada dalam poket aku. Itu. Jadi orang yang faham zahir, dia akan hukum kata sesat sebab dia tak belajar istilah tasawuf yang dalam-dalam. Antaranya syatahat dia panggil, latahan, latah ni dosa tak dosa latah ni, tak dosa dan tak berpahala. Waktu kalau qul huwallahu ahad, latah tak ada pahala apa. Sama juga di latah tu maki orang, tak ada dosa sebab latah ni bukannya dia usaha, dia bila ni bukan usaha kita dah. Jadi sekarang ni dia kata begitu, dosa tak dosa. Melainkan kalau dia saja buat hak tu memang haram lah. Saja buat. Contoh nak ikut ulama tasawuf, dia pun kata Allah di poket aku. Tak boleh. Dia tak boleh walaupun atas niat hazah mudah sekalipun. Yang belakang tu hamba Allah, dia hazah hamba. Walaupun niat begitu tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Syatahat ni ada syarat lah. Latahan ni bukan saya saja boleh sebut Allah di dalam poket aku, saja sebut, padahal dia bukan mabuk ketum ke apa, bukan. Dia bukan mabuk dengan Allah Ta'ala, dia saja, dia masih normal, masih sedar diri. Tak boleh cakap gitu. Dia orang yang cakap begitu biasanya orang yang mabuk kecintaan dia pada Allah Ta'ala. Mabuk cinta dengan Allah Ta'ala mungkin kita tak faham sebab kita tak lalui. Kalau kita mabuk cinta dengan kasih kita hak perempuan tu, faham pula. Tu. Mandi tak basah, makan tak kenyang, macam-macam pasapah dulu. Tiba-tiba mabuk dengan Allah, dia rasa pelik dulu. Pedik mabuk dengan Allah ni. Cinta dengan Allah Ta'ala lah sampai tahap gila-gila. Tu ya. Kita berasa pelik sebab tidak pernah rasa. Tu ya. Tu. Kita hanya pernah rasa cinta sangat-sangat dengan kasih, tapi dengan Allah Ta'ala belum lagi sampai tahap tu. Ada dah tapi sikit sangat, tak macam ulama tasawuf. Tu ya. Maka segala tindakan ulama tasawuf yang macam pelik-pelik tu kita berasa pelik, padahal tak pelik lagi dia pun. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, telah berfirman Allah Ta'ala surah nombor 1 Maidah ayat 57, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ringkas ya. Artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu hamba, dan kasih mereka itu hamba akan dia akan Allah. Radiyallahu anhu wa radu'an. Allah Ta'ala reda daripada sahabat, dan sahabat pun reda Allah Ta'ala. Saling Allah Ta'ala kasih pada dia, dia kasih pada Allah. Tak ada Allah Ta'ala kasih pada dia dalam keadaan dia tak kasih pada Allah. Tak ada itu. Kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat hadis Tirmizi dan Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia kata ahibbullaha lima yarfidukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Artinya kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala kerana barang yang memberi nikmat ia Allah akan kamu dengan barang daripada segala nikmatnya nikmat Allah. Nikmat Allah banyak tak? Melampau, tidak terbatas. Tambah kalau nikmat syurga lagi tak terbatas. Nikmat dunia pun tak boleh nak kira, apatah lagi nikmat syurga. Nikmat dunia, nikmat apa? Nafas pun berlambak kita bernafas. Tak tahu, kita tak kira pun nafas tu. Tu nikmat tu, kalau Allah Ta'ala berkira dengan nikmat habis kita. Tak mayang ni, tolak 10,000 nafas. Selesai masalah. Tak tahu berapa juta, berapa ratus ribu yang kita bernafas dalam hidup ni. Tak tahu. Habis ya nafas, habis mati. Bila mati itu mana tidak ada lagi rezeki ketika itu. Rezeki habis dah. Makan minum pun tak ada rezeki dah. Nyawa pun tak ada rezeki dah. Matilah jawabnya. Kemudian dan kasih oleh kamu akan daku kerana kasih Allah Ta'ala akan daku. Akan daku ni akan Nabi lah. Kamu kasih akan daku, akan Nabi, maka kasih Allah akan daku. Kejap. Wahibbuni lihubbillah iyaya. Dan kasih oleh kamu akan daku kerana kasih Allah Ta'ala akan daku. Betul lah.
Dan kasih oleh kamu kita ni sahabat akan daku akan Nabi. Sebab apa kita kasih akan Nabi? Kerana kasih Allah Ta'ala akan daku akan Nabi. Sebab Allah Ta'ala kasih pada Nabi, kita pun kasih pada Nabi. Kasih pada Nabi dengan mengikuti segala sunnah Nabi. Bukan buat maulid saja, maulid habis-habis tidur malas ngaji juga. Tak jadi juga tu. Maulid ya hana 30 hari maulid dia pergi. Lepas habis maulid malas mengaji balik. Tak jadi gitu. Tidak menuntuti kata Nabi. Tu. Yang tuntuti kata Nabi ni, Nabi buat, Nabi suruh buat, dia buat. Nabi kata utul Allahumma salli ala Muhammad. Apa ya? Wajiblah ke atas kamu setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu fardu ain, kata Ibnu Hajar dalam kitab Manhajul Qawi. Balik tu tak belajar juga. Tak jadi tu. Ya, maulid ni untuk mengingati Nabi SAW dalam hati. Untuk menyemangatkan kita, menyemarakkan semangat kita lagi untuk mengikuti sunnah Nabi. Ni kau pudar. Lepas majlis habis itulah. Sama juga orang yang dulu. Jemaah tak pergi juga. Baca Quran malah juga. Ngaji kitab malah juga. Malah belakang. Tak pergi maulid itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahwasanya kasih akan Allah Ta'ala itu berlebih kurang. Berlebih kurang ni macam-macam pesen. Ada peringkat-peringkat dia. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.